Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', alhamdulillah. Jadi dalam video terdahulu, Ustaz ada tunjukkan bagaimana antum nak buat rujukan, citation dan rujukan berdasarkan kepada gaya penulisan APA. Jadi insya-Allah pada video ini kita pergi kepada tugasan yang kedua, iaitu cara-cara untuk membuat video presentation. Jadi sebelum Ustaz cerita step by step bagaimana antum nak buat video presentation, Ustaz nak bagi tahu dululah kenapa Ustaz minta antum buat video presentation dan bukannya presentation biasalah. Maksudnya antum buat kita panggil apa tu, pembentangan dalam kelas menggunakan PowerPoint kan. Sebabnya matlamat ataupun tujuan yang berbeza, insya-Allah Ustaz percaya masih ramai guru-guru antum menggunakan kaedah pembentangan dalam kelas menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan apa-apalah medium, maksudnya pembentangan secara berdepan, Jadi ini adalah untuk melatih komunikasi, bagaimana antum berdiri di hadapan sahabat-sahabat antum mempersembahkan apa yang antum telah buat sebelum ini. Jadi untuk Ustaz pula, Ustaz nak melatih antum untuk membiasakan diri dengan bidang digital, persembahan menggunakan video dan sebagainya, dan kedua-duanya adalah ada kepentingan masing-masing. Jadi kenapa video presentation kan? Sebab pada zaman ini video presentation ni dah jadi satu perkara yang sangat-sangat perlulah, satu kemahiran yang perlu. Kalau dulu mengajarnya secara berdepan kan, dulu kan, sebenarnya dah lama dah, sudah lama di IPT, IPTA, IPTS berubah sebahagiannya kepada pengajaran dalam talian. Dan dalam fasa terkini perancangan Kementerian Pendidikan Tinggi, dalam setiap IPT, sama ada IPTA atau IPTS, mesti ada komponen online learning. Maksudnya nak tak nak, sebagai pensyarah, Ustaz sebagai pensyarah, Ustaz mesti ada bahagian pengajaran yang base kepada online, e-learning. Dan alhamdulillah kita di Kolej Al-Quran Terengganu telah pun ada iQalam sebagai medium kepada online learning. Jadi video presentation ini bukan dalam pengajaran saja. Kita gunakan video presentation ni dalam pelbagai cara kan, pelbagai bidang Kalau itu perhatikan hari ini ramai orang, ramai anak-anak muda lah, generasi antum yang jadi kaya raya kerana apa? Kerana mahir dalam bidang pembuatan video dan sebagainya. Dan video presentation ini adalah satu cara untuk antum dapatkan untuk buat video, upload di YouTube dan dapatkan pendapatan melalui YouTube. Jadi sebagai contoh yang mudah, Ustaz tunjukkan ini antara YouTuber yang Ustaz subscribe, Mufid Masruhan. Ini bukanlah YouTuber yang terkenal, sebab kalau kita lihat dia punya subscribernya 64,000. Sederhana. Jadi apa yang Mas Mufid Masruhan buat ini mudah saja. Dia setiap hari, kalaupun tidak setiap hari, dia sentiasa buat video-video yang berkaitan dengan pendidikan kan. Jadi kemahiran yang dia ada itu dia buat dalam bidang pendidikan. Kalau antum perhatikan sedikitlah sebagai semangat pada antum untuk mempelajari video presentation ni. Kalau itu perhatikan viewernya, yang ni taklah ramai mana, sebab yang ni masih baru. Kalau yang lama-lama ini, kalau antum perhatikan contohnya sini 383
331K. K maksudnya ribu. 331,000. Kalau kita ambil secara mudah lah, kalau kita dekat Malaysia, lebih kurang pendapatan untuk video ini saja adalah lebih kurang 300 dolar Amerika bersamaan dengan RM1,200 untuk satu video sahaja. Jadi ini sebagai galakan lah, maksudnya antara perkara yang Antum boleh buat bila Antum mahir dengan video presentation. Sebab itu dalam tugasan yang Ustaz beri pada Antum, tugasannya Ustaz mintanya adalah tugasan membuat satu video presentation berdasarkan tajuk-tajuk yang diberi lah ya. Baik. Dan durasi video adalah antara 5 hingga 7 minit. Jadi Ustaz tidaklah nak mengikat antum sangat dengan 5 hingga 7 minit ini ya. Ini sebagai panduan sahaja, tetapi Ustaz percaya bila antum start buat video lebih daripada 5 minit. Maksudnya kalau antum sampai 10 minit tak ada masalah. 15 minit insya-Allah Ustaz masih terima. Jadi kita letak minimum lah 5 minit ya. Jadi Ustaz akan beri basic lah ya. Bagaimana nak buat satu video presentation yang mudah. Kan? Video presentation yang mudah. Jadi antum, generasi antum lebih hebat dan lebih pantas belajar daripada Ustaz berkaitan dengan teknologi ini, dan antum akan explore lebih lagi lah insya-Allah ya. Dan Ustaz percaya sebahagian daripada antum memang dah hebat-hebat ya. Ini adalah bagi mereka yang masih lagi baru nak mula. Insya-Allah kita mulakan dengan cara yang mudah insya-Allah. Baik. Jadi sekarang ni Ustaz andaikan antum dah ada apa? Dah ada artikel. Kan? Dah ada artikel. Jadi langkah pertamanya adalah mengubah artikel antum kepada satu bentuk persembahan. Kan? Antum nak bentang artikel tersebut. Jadi pilihan paling mudah adalah PowerPoint. Tetapi tidak terhad. Faham maksud Ustaz Maksudnya tidak semestinya PowerPoint. Antum boleh guna apa-apa cara presentation yang antum tahu kan. Jadi Ustaz beri contohlah. Kalau Ustaz biasa guna PowerPoint sememangnya ya, PowerPoint. Yang ini kita boleh anggap sebagai yang paling banyak digunakan lah kan, paling banyak dan paling mudah. Kadang-kadang antum pernah nampak yang ni kan, yang ni namanya doodle kan. Ada orang ada tulisan ya. Yang ni namanya doodle. Ini pun satu bentuk presentation. Kalau kita nak present pada orang kita boleh gunakan cara ini. Dan satu lagi yang Ustaz gunakan juga adalah selain pada doodle, Ustaz juga gunakan sekejap ya, sebab Ustaz di sini okey, baik, pengantar ilmu hadis minggu yang keempat. Yang ni. Baik, yang ini Bayan tafsir berarti menjelaskan yang maknanya samar, memperinci ayat yang maknanya am atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Sunnah yang berfungsi bayan tafsir tersebut. Baik. Jadi maksud Ustaz, tidak semestinya antum guna PowerPoint, tetapi ini yang paling mudah. Kan? Jadi artikel yang antum ada, Ustaz beri contoh dengan Ustaz lah ya. Contohnya katakanlah artikel berkaitan dengan sekularisme. Mana dia? Ancaman sekularisme. Baik. Ini satu artikel kan. Artikel ini disediakan oleh Dr. Muhammad Sani Badrun kan. Jadi Ustaz nak gunakan, Ustaz nak bentangkan artikel ini. Nak bentangkan artikel ini. Jadi cara mudah adalah dengan mengubah artikel ini kepada PowerPoint. Sekarang kita dah ada PowerPoint. Ini sebagai contoh lah ya. Jadi ini perkara pertama yang kita perlu ada untuk buat video presentation kan. Apa medium presentation kita? Apa medium dia? Okey, baik. Yang kedua, kita perlukan alat untuk merakam. Kita panggil screen recorder. Jadi screen recorder ni ada berpuluh-puluh. Kalau Ustaz nak kata beratus-ratus tu, wallahu alam, mungkin sampai beratus-ratus. Kan? Mungkin ada yang kita tidak tahu tapi memang banyak sangat. Kalau Mas Mufid ini Ustaz rasa dah berbelas-belas screen recorder yang dia buat video tutorial kan. Cuma sebagai contohlah, kalau antum type perkataan screen
recorder itu, antara yang keluarnya artikel ini. Kan? 12 screen recording yang terbaik. Ini pada pendapat penulis kan? Pada pendapat penulis. Tidak semestinya betul jadi dia cadangkan antaranya free cam, DVD, antum boleh search dan tengok sendirilah. Dan tempat yang ke-12 itu diletaknya adalah flashback. Yang ini yang kita nak pakai. Entum tidak semestinya pakai flashback. Entum boleh pakai mana-mana screen recording yang entum tahu kan. Jadi cuma untuk tutorial ini ustaz gunakan flashback. Jadi entum boleh type terus dalam Google tu entum type flashback. Screen recording. Okay, flashback, record your PC screen. Kalau type apa beza di atas dan bawah? Yang atas ni bila kita type Google untung kan. Okey. Yang ini yang entum akan nampak bila entum buka laman web flashback Baik. Jadi flashback ini ada yang percuma dan ada yang berbayar. Okey, baik. Selepas entum buka laman web flashback ini, jangan terus download yang free trial. Ini untuk yang berbayar kan. Untuk yang berbayar sebenarnya free. Yang free-nya adalah trial kan. Jadi entum turun bawah. Turun di bawah ni, ambil download yang free. Download Baik, your flashback installer will start downloading. Itu pun startlah download kan. Download. Dia pun download sekejap saja, tak lama. 25 mega kan. 25 mega. Baik. Okey, ustaz kecilkan. Baik, ustaz sebenarnya dah download dan ustaz sebenarnya sudah install. Sebab itu ustaz boleh guna kan. Bila kita dah download dan kita install, dia akan kelihatan seperti ini. Entum download, kemudian entum install macam biasalah. Untuk pelajar-pelajar yang nak guna komputer di bilik komputer, insya-Allah ustaz akan install pada hari esok, Rabu 19 Ogos. Jadi entum boleh gunakan pada minggu hadapan lah kan. Minggu hadapan selepas daripada 19 Ogos insya-Allah. Baik, bila diinstal entum akan dapat nampak yang ni, dua ni. Boleh nampak ni dua ni. Flashback, cari flashback. Ada satu warna hijau, ada satu warna merah. Satu warna hijau, satu warna merah. Nampak satu ada gambarnya sama, yang bezanya ada butang hijau di atas, yang ni ada butang merah di atas. Inilah flashback kan. Flashback Express. Baik. Sekarang ni kita download, kita install, selesai. Kita dah ada PowerPoint yang kita nak persembahkan. Kita dah ada alat nak merakam skrin komputer kita. Jadi buat persediaan lah. Cari tempat yang sesuai, yang tidak mengganggu orang lain dan tidak terganggu. Mula-mula tu itu main je lah mula-mula sebagai latihan. Biasalah, memang mana-mana sekalipun nak buat percubaan pertama tu terus jadi tu jarang berlaku lah kan. Main-main dulu macam yang ustaz buat relax, tenang baik. Jadi entum dah ada komponen yang diperlukan. Baik. Kalau entum nak buat persembahan tu ada banyak perkara. Macam ustaz nak tunjuk pada entum kan. Ustaz nak tunjukkan gambar pada entum. Ustaz nak tunjukkan YouTube tadi kan. Chrome ni Ustaz nak tunjukkan apa dia? File PDF. Pastikan semua file-file tu entum dah buka terlebih dahulu. Buka dan kecilkan dia kan. Buka, minimizekan dia kan. Pastikan dia ada dekat bawah ni kan. Baik. Kemudian sekarang ni ustaz
tengah merakam jadi ustaz tak bolehlah merakam dua kali kan, membuat rakaman dalam rakaman kan. Jadi untuk tunjukkan, ustaz akan tunjukkan dalam bentuk screenshot yang ustaz dah ambil sebelum ni kan. Baik, sekarang ini antum dah ada semua bahan yang diperlukan. Ustaz antum nak merakam, pastikan antum berada dalam keadaan yang tenang, pakaian yang selesa, tempat yang selesa, pakaian yang sesuai dan tidak mengganggu dan tidak terganggu kan. Jadi bila antum dah bersedia, antum tekan, antum klik yang berwarna merah. Tengok ya, yang berwarna merah yang ni. Kan? Yang ni, yang berwarna merah. Baik, kita pergi kepada mood gambar. Yang ni, yang berwarna merah kan. Antum tekan. Bila antum tekan, antum tekan klik dia akan keluar macam ni. Kan? Keluar. Yang ni yang ustaz screenshot pada malam semalam malam semalam kat rumah ustaz. Baik, pastikan antum test dia punya mikrofon dia. Macam mana cara dia? Bila antum bercakap, mikrofon ni dia bergerak. Ni tak bergerak sebab apa? Sebab ini adalah gambar kan, gambar screenshot sebelum ni kan, dia bergerak. Maksudnya mikrofon antum berfungsi dengan baik kan. Kemudian kalau antum nak ambil apa kita panggil screen, nak record screen saja, antum tak perlu tekan webcam lah kan. Tetapi kita nak buat video presentation kan, jadi comelnya adalah nampak wajah kita sikit kan. Jadi dan ustaz wajibkan antum mempamerkan wajah antum. Maksudnya antum kena tanda mikrofon, antum tanda screen ni full screen, area ni pastikan full screen kan. Mikrofon bertanda, PC sound bertanda, kod kita nak gunakan suara daripada PC sound, dan tanda pada webcam, tanda belakang tiga kawasan ni, yang ni full screen full screen. Kemudian pastikan juga show webcam window while recording kan. Ini untuk memudahkan antum lah. Kalau tak nanti dia jadi susah untuk antum nak gerakkan yang bahagian yang ni boleh digerakkan kan. Yang ni tak boleh digerakkan sebab yang ni adalah gambar kan. Okey, baik. Kemudian antum tekan yang record ni, tekan yang record. Bila antum tekan record dia akan keluar macam ni kan. Maksudnya bersedialah tu 3 2 1. Bila lepas 1 tu dia akan keluar macam ni kan. Baik, bila keluar seperti ini, maksudnya antum telah pun direkod kan. Antum telah pun direkod. Jadi antum mulalah rekod kan. Jadi ustaz beri contoh Baik, bila lepas tekan tu, ustaz pun buka ustaz punya PowerPoint ustaz. Ustaz buat dalam bentuk persembahan. Ustaz pun bercakap, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ila akhirih. Kemudian itu pun ceritalah bla 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 bla, tekan bawah. Ni tajuk dia. Agenda kita pada hari ini adalah kita nak cerita tentang ateisme, sekularisme, pluralisme dan kesimpulan dia. Kita mencerita lagi apa dia ateisme. Ateisme adalah merujuk kepada sekian bla bla bla, cakap senyum sikit kan. Kalau antum pandai lawak, buat lawak sikit kan. Begitulah. Kemudian cerita sejarah kemunculan ateisme sekian bla 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 sekian bla 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 sekian tu sebagai contoh lah kan. Takkan itu nak bla 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 pula kan. Ini sebagai contoh kan. Contoh maksudnya dirakam kan. Antum sedang dirakam satu demi satu faktor-faktor kemunculan. Tadi ustaz beri contoh artikelnya sekularisme kan. Yang ni ateisme. Jadi ini sebagai contoh sajalah. Ini hujah-hujah dia sekian. Tokoh-tokoh dia sekian. Aliran-aliran dia sekian. Akhir sekali habis kan. Bila dah habis untuk escape keluar daripada skrin ini, kecilkan dia, minimizekan lagi apa-apa yang antum buka ni, dan akhir sekali antum tekan stop lah, butang merah kan, stop
kan. Dan ustaz betul-betul nak stop ni, kan. Sebab video yang berikutnya, baik, bila antum tekan stop ni, video ini akan tersimpan, kan. Video ini akan tersimpan, tetapi bukan dalam bentuk video, kan, dalam bentuk flashback express, kan, dalam bentuk file flashback, kan, dalam file flashback. Jadi apa dia file flashback? Itu kita akan bersambung pada video yang kedua. Sebab macam Ustaz sebut, Ustaz tak boleh buat 2 rakaman dalam satu masa. Sebelum tu, Ustaz nak cerita, sebelum Ustaz nak tutup ni, flashback ini cuma satu medium saja. Ada berpuluh-puluh, bahkan mungkin beratus-ratus medium yang boleh digunakan untuk merakam skrin. Cuma Ustaz nak tunjukkan dengan satu je lah, senang kan. Nanti banyak-banyak kan pening kepala pula. Kalau yang Ustaz guna ada dua yang Ustaz guna untuk merakam skrin setakat ini. Satu flashback, satu lagi kalau antum tengok di sini dia ada yang bulat ni, kan. Yang ini namanya screen case. Screen case O-matic, kan, ataupun antum type screencast. Yang ni pun bagus untuk buat rakaman, bahkan lebih mudah. Cuma Ustaz gunakan flashback express sebab kalau antum perhatikan, biasanya video Ustaz lebih daripada 15 minit. Video ini saja sudah 20 minit, kan, sudah 20 minit. Jadi kalau pakai screencast O-matic, minit yang ke-15 dia terhenti. Ustaz tak suka yang tu. Sebab itu Ustaz guna flashback express. Flashback express. Baik, sekarang ni bila rakaman dah selesai, yang perlu kita buat adalah kita berhentikan video kita, kan. Nanti kita bersambung pada video yang berikutnya, apa yang berlaku selepas kita hentikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.